Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke sesi YouTube XM Malaysia. Jadi dalam video kali ini kita akan bincangkan perkara yang di luar daripada analisa teknikal. Okey, jadi selalu kita dengar ramai yang bertanyakan apakah elemen ataupun ciri-ciri yang penting untuk menjadi seorang pedagang yang berjaya. Jadi antara ciri-ciri yang sering dikaitkan adalah yang pertama mungkin berkenaan dengan ilmu pengetahuan seorang pedagang tentang pasaran kewangan. Yang kedua, mungkin dikaitkan ialah dengan strategi dagangan yang digunakan. Contohnya strategi mengikut trend, strategi contrarian, strategi long term dan sebagainya. Dan yang ketiga, sering dikaitkan juga adalah dengan pengalaman seorang pedagang. Okay, semakin lama kita belakang, semakin banyak pengalaman yang kita kumpul dan di situ mungkin lebih baiklah kita menjadi pedagang. Tetapi, satu lagi elemen yang kurang ditekankan dan menjadi satu elemen yang sangat penting untuk kejayaan seorang pedagang ialah sebenarnya kawalan psikologi. Jadi, psikologi seorang pedagang sebenarnya berkait rapat dengan karakter dan juga tingkah laku seorang pedagang semasa beliau berdagang. Dan kemudian di dalam psikologi pedagang juga, dua perkara utama yang perlu ditekankan ialah yang pertama, disiplin. Kemudian yang kedua ialah kawalan risiko. Sebagai contoh, tanpa disiplin, walaupun kita mempunyai strategi dagangan terbaik di dunia ataupun kita menggunakan indikator terbaik di dunia, kita tidak akan mengikutinya. Okay, kerana kita tidak berdisiplin. Begitu juga dengan kawalan risiko. Walaupun kita mempunyai indikator dan juga strategi yang terbaik di dunia, jika tanpa kawalan risiko, kita masih lagi boleh kerugian. Jadi jelas sekali betapa pentingnya di sini seorang pedagang perlu berada di dalam keadaan psikologi yang terbaik semasa berdagang. Okay, dan ini bukan tugasan yang mudah. Okay, kerana seorang individu akan diuji di dalam pasaran kewangan secara bertubi-tubi. Okay, terutamanya dalam bentuk emosi. Sebagai contoh, sifat ketakutan semasa pasaran bearish. Kemudian sifat tamak semasa pasaran bullish. Ini akan mempengaruhi seorang pedagang. Kemudian perasaan harapan semasa kita mendapat keuntungan. Kemudian perasaan putus asa semasa kita mengalami kerugian. Jadi kesemua ini akan memberikan kesan kepada pedagang dari segi psikologi. Jadi di sini persoalannya, sekarang bagaimana cara yang terbaik untuk seorang pedagang mengawal psikologinya? Okay. Jadi apabila kita melihat, kita membandingkan dengan pedagang-pedagang dan juga pelabur-pelabur yang berjaya, kita dapati bahawa jawapannya adalah simple saja. Jawapannya adalah sebenarnya keseimbangan, balance. Sebagai contoh, jika kita terlalu takut, kita tidak akan mengambil peluang. Betul? Mungkin kita akan terlepas peluang dagangan. Tetapi, jika kita terlalu tamak, kita mungkin akan mengambil risiko yang terlalu tinggi untuk peluang tersebut. Okay? Jadi, antara cara untuk mengatasi masalah ini ialah seorang pedagang perlu ada satu sistem dagangan, secara individu, sistem dagangan sendiri yang terperinci. Dan ianya akan menjadi guideline kepada seorang pedagang dan mengelakkan pedagang melakukan keputusan secara emosi. Sebaliknya melakukan keputusan mengikut kepada sistem dagangan yang terperinci tersebut. Sebagai contoh, syarat-syarat masuk dan keluar pasaran yang sangat terperinci. Apakah syarat-syarat untuk kita letakkan henti rugi kita di mana? Di mana kita akan keluar daripada pasaran. Kemudian sebaliknya, di manakah aras-aras ataupun syarat-syarat kita akan keluar daripada pasaran dengan keuntungan. Iaitu sasaran keuntungan juga kita akan letakkan dengan terperinci. Ini akan sedikit mengurangkan kesan emosi terhadap psikologi seorang pedagang kerana kita akan berdasarkan sistem kita dan bukannya berdasarkan emosi. Baik. Jadi, memang tak dinafikan. Kawalan psikologi ini adalah satu perkara yang sangat sukar untuk kita kawal dan juga kita kuasai. Tetapi, dengan kita berdisiplin dan mengikut sistem dagangan yang kita dah tetapkan, sistem dagangan yang sistematik dan juga terperinci, lambat laun kita berdisiplin mengikut sistem ini dan lambat laun kita ulangi proses, ianya akan menjadi satu tabiat yang sangat positif dan ini akan sedikit membantu kita dalam kawalan psikologi. Terutamanya semasa membuat keputusan dagangan tanpa dipengaruhi oleh emosi.